Salam sejahtera. Bagi pengenalan, devian sosial ini membawa masuk tingkah laku yang bercanggah dengan nilai atau norma masyarakat. Kajian ini memfokuskan pada pelajar di sekolah menengah. Kajian ini dijalankan di salah sebuah sekolah menengah di negeri Johor iaitu SMK Senai. Kajian ini juga dijalankan bagi mengenali isu devian yang sering timbul, faktor timbulnya isu tersebut serta cara pihak tertentu mengatasinya. Untuk objektif kajian ini dijalankan berdasarkan objektif berikut. Yang pertama, mengkaji isu-isu masalah disiplin yang paling kerap berlaku di sekolah menengah, mengetahui sejauh mana masalah disiplin dapat ditangani oleh pihak sekolah menengah. Yang ketiga, mengenal pasti faktor yang menyebabkan masalah disiplin ini berlaku di sekolah menengah. Metodologi kajian amat penting kerana ia akan menentukan ketentuan data yang diperolehi. Bagi mendapatkan maklumat dan cadangan yang baik dalam perbincangan mengenai isu devian di sekolah, pengkaji telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap penganalisisan dan persembahan data mengenai tajuk tingkah laku devian yang berlaku di sekolah. Kajian yang dijalankan menggunakan kaedah pengumpulan data kualitatif. Kajian kualitatif merupakan satu kajian di mana pengkaji mengumpul maklumat daripada pandangan informan dan menanyakan soalan yang luas dan umum daripada informan mengenai sesuatu topik. Temu bual pula merupakan teknik pengutipan data yang digunakan oleh pengkaji dengan menemu bual subjek kajian secara langsung. Temu bual dijalankan bersama dua orang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senai Johor, iaitu Cikgu Maswati dan Cikgu Aisyah, serta seorang pelajar yang pernah terlibat dengan masalah disiplin iaitu Saudara Muzamil, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam kajian ini. Sumber dapatan data kajian yang lain adalah melalui penggunaan teknologi seperti pencarian maklumat melalui jaringan internet. Temu bual yang telah dilaksanakan terhadap dua guru daripada SMK Senai Johor iaitu Cikgu Maswati dan Cikgu Aisyah telah mendapati bahawa salah satu masalah disiplin yang sering dikaitkan dengan pelajar adalah ponteng sekolah. Ponteng sekolah dalam kalangan pelajar merupakan satu masalah yang semakin serius di semua sektor pengajian, tidak kiralah di peringkat rendah, menengah maupun institusi pengajian tinggi. Laporan disiplin pelajar pada tahun 1994 bahagian sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa ponteng sekolah merupakan kes disiplin dengan peratusan tertinggi jika dibandingkan dengan salah laku yang lain. Hal ini menyebabkan masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar ini tidak boleh dipandang remeh oleh semua pihak kerana pelajar yang terlibat dengan masalah salah laku ini mungkin akan terjebak dengan anasir-anasir negatif sehingga boleh memberikan kesan yang berbahaya kepada diri mereka dan juga masyarakat di sekeliling. Ponteng sekolah di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu melibatkan ponteng kelas dan ponteng sekolah. Ponteng sekolah ditarifkan sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran daripada guru besar atau pengetua, Velu dan Eng 2014. Ting pada tahun 1983 pula mengaitkan ponteng sekolah dengan tingkah laku devian atau lencongan di mana ianya merupakan tingkah laku yang tidak memenuhi norma sosial dalam sesuatu masyarakat. Menurut Anima Sahun 2009, truancy is a delinquent and antisocial behavior. Therefore, this behavior can be explained from the perspective of certain theories of delinquency. Yang kedua ialah isu merokok. Isu merokok adalah satu isu yang membimbangkan kerana ia boleh merosakkan kesihatan terutama mereka yang masih muda dan ia membawa kemudaratan kesihatan serta ketagihan jika tidak dibendung. Merokok di bawah umur 18 tahun boleh dikenakan kompaun sebanyak RM50 dan tiada kompromi mengikut peraturan 13.1 larangan merokok dan sebagainya melibatkan orang belum dewasa OBD di bawah umur 18 tahun. Melalui temu bual Cikgu Maswati dan Cikgu Aisyah, kes merokok ini dikategorikan sebagai kes berat. Namun kes ini kurang dilakukan oleh pelajar SMK Senai berbanding kes ringan seperti datang lambat dan sebagainya. Menurut kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jumlah perokok kalangan rakyat berumur 15 tahun semakin bertambah 13% pada tahun 2000 dan statistik membuktikan bahawa ramai kalangan remaja sekolah yang berumur 13 hingga 18 tahun terlibat dengan amalan merokok ini. Kes buli merupakan salah satu kes salah laku sosial yang paling tinggi di Malaysia. Perkara ini juga tidak asing lagi dan sering berlaku dalam kalangan murid di sekolah, sama ada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Namun kes ini lebih difokuskan di peringkat sekolah menengah. Berdasarkan temu bual bersama Cikgu Aisyah, iaitu guru bimbingan dan kaunseling daripada SMK Senai Johor, juga menyatakan bahawa kes paling cenderung yang murid lakukan di sekolah adalah kes buli. Buli melibatkan satu pihak sahaja, iaitu satu pihak adalah mangsa, iaitu orang yang dibuli, dan satu pihak lagi adalah pemangsa, iaitu orang yang membuli.
American Psychological Association 2013 telah mendefinisikan tingkah laku buli itu sebagai sejenis tingkah laku yang agresif. Tingkah laku ini dilakukan dengan niat dan secara berulang kali dengan tujuan mencederakan atau menimbulkan suasana yang tidak selesa kepada mangsa buli. Buli boleh berlaku dalam bentuk sentuhan fizikal, verbal atau beberapa jenis yang lain. Manakala Jamal Safri 2010 pula telah mendefinisikan buli merujuk kepada apabila seseorang murid yang lemah itu terdedah kepada tindakan yang negatif secara berulang kali oleh seorang murid atau kumpulan yang lebih dominan. Kebiasaannya tindakan negatif ini berlaku secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan menimbulkan tekanan atau menyakitkan mangsa. Menurut laporan Nembio 2018, meletakkan Malaysia di tangga ketiga di Asia dalam kategori negara tidak selamat akibat peningkatan kes jenayah seperti jenayah buli. Pada tahun 2017, Malaysia telah dikejutkan dengan 2 kes buli yang merenggut nyawa pegawai kadet laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM iaitu Zulfarhan Osman Zulkarnain dan T. Nevin, remaja berusia 18 tahun. Kedua-dua kes ini telah menarik perhatian pelbagai pihak terutamanya media yang memberikan pelaporan secara kritikal berkaitan kes buli. Gaduh atau gangsterism. Menurut Shafir tahun 2000 dalam Azizi bin Haji Yahya, gangsterism adalah tingkah laku atau perilaku keagresifan, mungkin juga dikenali sebagai gangster atau samseng, yang merupakan isu berat yang perlu ditangani dengan segera agar tidak wujudnya isu buli. Kebiasaannya, kes gaduh ini akan melibatkan lebih dari seorang individu atau dalam erti kata lain sebuah kumpulan. Berdasarkan artikel yang kami rujuk di Sekolah Menengah St. David, Bukit Baru, Melaka, lebih kurang 20 orang pelajar bergaduh di kantin dan memukul sesama sendiri menggunakan kerusi. Polis telah mengambil tindakan dengan menahan 9 orang pelajar di sekolah tersebut. Fenomena kaki gaduh ini kadang-kadang merisaukan para guru di sekolah kerana mereka ini cenderung untuk bertindak lampau, contohnya merosakkan harta benda, kenderaan dan mengancam guru-guru. Salah satu faktor pelajar terlibat dengan masalah disiplin seperti ponteng sekolah adalah disebabkan sifat pelajar itu sendiri. Cikgu Maswati menyatakan kebanyakan pelajar mempunyai sifat ingin mencuba yang amat tinggi dalam diri mereka. Hal ini menyebabkan pelajar akan mudah terpengaruh dengan ajakan daripada rakan sebaya mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah dan juga terlibat dengan masalah disiplin. Selain itu, sikap malas, memberontak dan kurang keyakinan diri dalam diri juga turut menyebabkan pelajar mengambil keputusan untuk ponteng sekolah. Pelajar juga dikatakan mudah terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya apabila hubungan antara pelajar dengan rakan adalah lebih rapat daripada hubungan mereka dengan ibu bapa di rumah. Saudara Mel, iaitu pelajar yang ditemu bual juga, menyatakan bahawa salah satu sebab beliau terlibat dengan masalah disiplin semasa di sekolah adalah disebabkan pengaruh daripada rakan-rakan dan pemikiran yang kurang matang. Faktor seterusnya ialah apabila sifat ingin mencuba dalam diri pelajar itu tinggi dan semakin menumbuh dalam diri mereka, maka mereka akan mempunyai idea untuk suka-suka mencuba perkara baru seperti suka-suka untuk membuli pihak yang lemah. Berdasarkan temu bual bersama Cikgu Maswati, murid sentiasa mempunyai idea yang baru atau ingin berseronok bagi mendapatkan perhatian pelbagai pihak seperti guru-guru dan pihak sekolah. Apabila seseorang diberi perhatian, maka seseorang tersebut akan merasakan diri mereka hebat dan dikenali ramai. Sebagai contoh, kes buli. Selain faktor pengaruh rakan sebaya, membuli juga adalah salah satu perkara yang menguji kekuatan masing-masing. Apabila murid merasakan diri mereka hebat dan kuat, maka mereka akan mencari pihak yang lemah untuk dibuli. Faktor lain iaitu didikan ibu bapa. Melalui temu bual, faktor utama lain adalah didikan ibu bapa kerana ibu bapa menjadi guru pertama di rumah dalam menentukan baik, betul dan salah anak-anak di rumah. Sebagai contoh, pengaruh bapa seorang perokok menyebabkan anak terikut dan merasakan merokok itu adalah tidak salah kerana ayahnya juga seorang perokok dan melakukan perbuatan itu tanpa rasa bersalah. Cikgu Maswati menegaskan juga, ibu bapa perlu memberi perhatian sepenuhnya terutama anak-anak yang memasuki alam persekolahan sekolah menengah dan bukan hanya memberi perhatian anak-anak pada sekolah rendah sahaja kerana mereka beranggapan anak-anak yang mereka di sekolah menengah ini sudah besar, matang serta boleh berdikari dan lebih membiarkannya sehingga tidak mempedulikan sedangkan mereka masih memerlukan perhatian daripada ibu bapa mereka. Faktor seterusnya adalah persekitaran pelajar itu sendiri. Persekitaran ini membawa maksud lingkungan pelajar itu seperti suasana sekolah, rumah, ibu bapa dan rakan-rakan pelajar tersebut. Pelajar yang cenderung melakukan kesalahan gaduh atau gangsterism ini mempunyai persekitaran yang tidak sihat. Misalnya, bergaul dengan kaki pukul jalanan atau tinggal di kawasan yang terabai.
Peranan persatuan ibu bapa dan guru serta komuniti adalah amat penting dalam usaha untuk menangani masalah penting sekolah dalam kalangan pelajar ini. Hal ini dikatakan demikian kerana semua pihak tidak boleh meletakkan tanggungjawab di bawah guru semata-mata dalam mengawal disiplin pelajar di dalam dan di luar sekolah. Guru tidak mampu melihat tindakan pelajar sepanjang masa, khususnya bagi sekolah yang mempunyai jumlah pelajar yang ramai. Cikgu Maswati dalam temu bual tersebut menyatakan bahawa komuniti boleh memainkan peranan mereka dengan melaporkan dengan pihak sekolah jika mereka ternampak pelajar sekolah penting di kawasan sekitar mereka. Apabila komuniti mengambil tanggungjawab dengan melaporkan kepada pihak sekolah, maka pihak sekolah dapat mengambil tindakan dengan segera terhadap pelajar-pelajar yang penting ini. Bagi Cikgu Aisyah pula, beliau menyatakan bahawa SMK Senai telah melaksanakan program yang dikenali sebagai Ziarah Cakna. Program ini melibatkan guru, PIBG dan juga komuniti luar seperti ketua kampung, di mana mereka akan pergi ke rumah pelajar yang sudah lama tidak hadir ke sekolah tanpa dapat dihubungi untuk berbincang dengan ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri mengenai masalah yang dihadapi. Dalam temu bual ini, Cikgu Aisyah juga mengatakan terdapat juga program-program yang diadakan bagi mencegah isu disiplin murid seperti program khas, program cegah jenayah khusus kepada murid-murid high risk atau kes buli yang teruk dan program jati diri. Bukan itu sahaja, guru kaunseling juga melibatkan konsultasi ibu bapa di mana mereka menghubungi ibu bapa untuk mengetahui tingkah laku murid di rumah. Prosesnya adalah secara berperingkat, iaitu dengan konsultasi ibu bapa, kemudian akan diadakan sesi kaunseling. Jika pihak sekolah ingin melihat perubahan drastik murid berkenaan, maka guru kaunseling akan menggunakan alat intervensi atas tujuan tersebut. Alat intervensi juga tidak sama di setiap sekolah kerana perkara ini bergantung kepada keperluan sekolah tersebut bagi menyelesaikan masalah tingkah laku sosial murid. Sebagai contoh, di SMK Senai terdapat alat intervensi berbentuk kad reflektif diri. Setiap kes mempunyai kad reflektif diri tersendiri bagi menilai diri mereka setiap hari. Perkara ini bagi membantu mengatasi masalah disiplin murid di sekolah. Pandangan lain adalah dengan task force dan borang pemantauan. Task force adalah salah satu kerjasama pihak sekolah dengan ketua kampung di mana jawatan kuasa kampung akan memantau bersama jika ada pelajar terlibat melakukan jenayah atau kesalahan di luar sekolah terutama seperti merokok beramai-ramai, dan jawatan kuasa ini akan melaporkan kepada pihak sekolah seterusnya memaklumkan kepada ibu bapa mereka. Cara yang terakhir menurut Cikgu Aisyah selain bekerjasama dengan jawatan kuasa kampung sekolah, membuat inisiatif dengan menyediakan borang pemantauan adalah salah satu cara untuk mengawal masalah devian di sekolah. Setiap murid ini akan berjumpa dengan unit kaunseling dan akan diberi borang pemantauan, seterusnya meminta tanda tangan daripada setiap guru mata pelajaran beserta komen berkaitan dengan tingkah laku murid. Dengan cara ini, guru dapat melihat perkembangan pelajar sekaligus dapat mengawal masalah disiplin di sekolah. Secara keseluruhan, pelbagai info yang telah kami perolehi tentang pengurusan masalah disiplin pelajar, terutamanya di sekolah menengah. Setiap kes salah laku sosial atau kes salah laku devian adalah hampir sama di setiap sekolah. Namun cara untuk menangani kes-kes tersebut berbeza mengikut keperluan sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, peraturan dan undang-undang yang tersedia juga mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Melalui info yang diperolehi juga, kami mendapati bahawa skop tugas untuk guru hal ehwal murid dan guru bimbingan dan kaunseling sangat luas dan saling bergantung antara satu sama lain. Setiap kes salah laku sosial atau salah laku devian akan dirujuk kepada pihak bimbingan dan kaunseling. Kes salah laku seperti merokok, membuli, ponteng sekolah dan gaduh atau gangsterism adalah antara kes yang paling cenderung murid lakukan di sekolah. Pelbagai faktor telah disenaraikan, namun setiap faktor tersebut telah diatasi dengan beberapa cara daripada pihak sekolah. Bukan sahaja pihak sekolah, tetapi ibu bapa dan komuniti masyarakat iaitu PIBK juga turut memainkan peranan penting dalam bekerjasama menangani kes-kes salah laku ini agar generasi akan datang tidak hanyut dalam dunia jenayah yang akan mencemarkan nama negara. Generasi muda adalah tonggak utama negara. Jika mereka tidak diasah dan dididik dengan baik dari awal, maka pelbagai isu disiplin yang akan timbul. Generasi muda ibarat kain putih, maka menjadi tanggungjawab kita untuk mencorakkan mereka.